Ini bab kelebihan berjihad dan berkawal di sempadan ataupun di tempat-tempat kawalan. Imam Muslim dengan sanad yang meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri bahawa ada seseorang pergi menemui Nabi SAW, lalu dia bertanya, siapakah orang yang paling utama, paling baik? Nabi SAW bersabda, seseorang yang berjuang di jalan Allah dengan harta benda dan jiwa raga. Qala, orang itu bertanya, thumma man, kemudian siapa pula? Nabi SAW menjawab, seseorang mukmin yang berada di mana-mana lembah, di mana dia menyembah Allah Tuhannya dan meninggalkan orang, takut mereka terkena keburukannya ataupun kejahatannya, dan meninggalkan manusia supaya mereka terhindar daripada kejahatannya. Riwayat daripada Abi Sa'id lagi katanya, ada seseorang bertanya, ayyun nasi afdal, seperti tadi juga, wahai Rasulullah. Qala mu'minun yujahidu binafsihi wa malihi fi sabilillah. Lafaz dia saja berbeza, yaitu seseorang mukmin yang berjuang dengan jiwa raga dan harta bendanya fi sabilillah. Qala, orang itu bertanya lagi, thumma man? Thumma rajulun. Nabi SAW jawab, thumma rajulun mu'tazil, yaitu seseorang yang mengasingkan diri, yakni daripada orang ramai, fi syi'bin minasy-syi'ab, di mana-mana lembah, untuk menyembah Tuhannya dan meninggalkan orang supaya mereka terhindar daripada kejahatannya. Dengan syarat satu lagi supaya itu juga, cuma dia tidak kata thumma rajulun, dan dia ada kata warajulun fi syi'bin, lebih kurang tadi. Riwayat daripada Abi Hurairah daripada Rasulullah SAW bahawa baginda bersabda, min khairin nasi, min khairi ma'ashin nasi lahum rajulun mumsikun inana farasihi fi sabilillah. Antara keadaan hidup manusia yang terbaik bagi mereka, yakni orang-orang Islam, ialah seseorang yang memegang kendali kudanya fi sabilillah, ataupun tali kekang kudanya fi sabilillah. Itu satu maknanya. Satu lagi, min khairi ma'ashin nas, antara punca pendapatan seseorang yang terbaik bagi orang-orang Islam ialah seseorang sebetulnya mumsikun inana farasi fi sabilillah yatiru ala matnihi, dia terbang di atas belakangnya, yakni atas belakang kudanya, bila saja mendengar teriakan ataupun tempikan perang. Tara alaih, dia terbang di atas belakang kudanya untuk mencari, untuk membunuh ataupun untuk mati, untuk terbunuh. Mazannahu, di tempat-tempat yang di tempat-tempatnya lah. Aw rajulun fi ghunaimatin, ataupun seseorang yang berada bersama dengan sekumpulan kecil kambingnya, fi ra'si sya'fah min hadhihi sya'fah, di puncak mana-mana gunung ataupun di lembah, di mana-mana lembah. Dia bersembahyang, memberi zakat dan menyembah Tuhannya hatta ya'tiyahul yaqin, sampai mati. Laisa minan nas illa fi khair, manusia hanya mendapat baik saja daripadanya. Yang manusia dapat daripadanya tidak lain selain daripada kebaikan. Lepas tu dengan sanad satu lagi tu sepatu juga, dan sanad satu lagi itu pun sepatu juga, cuma lafaz dia saja berbeza. Ini bab menyatakan dua orang, salah seorang daripadanya membunuh yang seorang lagi, tetapi kedua-duanya masuk syurga.
Imam Muslim dengan sanad yang meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah suka kepada dua orang, di mana salah seorang daripadanya membunuh yang seorang lagi, tetapi kedua-duanya masuk syurga. Mereka bertanya, yakni para sahabat bertanya, bagaimana itu wahai Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, dia berperang, yang seorang itu berperang fi sabilillah azza wa jalla, lalu mati syahid. Kemudian Allah menerima taubat orang yang membunuhnya dengan dia masuk Islam. Lalu dia berperang pula fi sabilillah dan mati juga, mati syahid juga. Dengan sanad satu lagi itu pun supatu juga isi hadisnya. Kemudian riwayat daripada Abi Hurairah lagi, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Hammam bin Munabbih meriwayatkan daripada Abi Hurairah beberapa hadis. Antara lain hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah suka kepada dua orang yang mana salah seorang daripadanya membunuh yang seorang lagi, tetapi kedua-duanya masuk ke dalam syurga. Mereka pun bertanya, bagaimana itu wahai Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang seorang itu dibunuh maka dia masuk syurga. Kemudian Allah menerima taubat yang seorang lagi dengan diberinya petunjuk kepada orang itu untuk memeluk agama Islam. Setelah dia memeluk agama Islam, dia pula berjuang fi sabilillah, lalu mati syahid. Ini bab orang yang membunuh orang kafir, kemudian dia hidup dengan betul mengikut cara agama. Riwayat daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang kafir dan pembunuhnya sama sekali tidak berhimpun di dalam neraka. Tidak akan berada bersama di dalam neraka. Riwayat daripada Abi Hurairah lagi, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan berhimpun di dalam neraka dalam bentuk perhimpunan yang mana salah seorang daripadanya memudaratkan yang seorang lagi. Sahabat bertanya, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, seorang mukmin yang membunuh orang kafir, kemudian dia hidup dengan betul ikut cara agama. Ini bab kelebihan bersedekah fi sabilillah dan gandaan pahalanya. Riwayat daripada Abi Mas'ud Al-Ansari, katanya ada seseorang bawa unta dia yang bertali hidung. Unta yang hidungnya bertali lah, ada tali. Dia pun kata, ini saya berikan untuk sabilillah, yani kerana Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, kerananya engkau mendapat pada hari kiamat nanti 700 ekor unta, semuanya bertali hidung. Semuanya yakni sempurna, semuanya sempurna. Riwayat daripada Abi Mas'ud Al-Ansari. Ini bab kelebihan membantu orang yang keluar berperang fi sabilillah dengan memberi kenderaan dan selainnya. Dan kelebihan orang yang menjaga ahli keluarga orang yang keluar berperang dengan baik. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Mas'ud Al-Ansari, katanya ada seseorang pergi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun berkata, kenderaan saya rosak ataupun unta saya mati, oleh itu engkau berilah kepada saya kenderaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, saya tidak ada kenderaan. Maka ada orang lain berkata, wahai Rasulullah, saya boleh tunjukkan kepadanya orang yang boleh memberikan kenderaan kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun terus bersabda, sesiapa yang menunjukkan kepada kebaikan, dia akan mendapat seumpama pahala orang yang mengerjakannya. Lepas tu beberapa sanad lagi lebih kurang tu. Selagi itu riwayat daripada Anas bin Malik, ada seorang pemuda daripada Bani Aslam, puak-puak Aslam,
Dia berkata, wahai Rasulullah, saya nak pergi berperang, tetapi saya tidak mempunyai kelengkapan. Nabi SAW pun kata, pergilah kepada si fulan, kerana dia telah pun bersiap sedia untuk pergi berperang, tetapi dia telah jatuh sakit. Orang itu pun pergi kepada orang yang Nabi SAW ceritakan tadi. Dia pun kata, sesungguhnya Rasulullah SAW berkirim salam kepadamu, dan baginda bersabda, supaya memberikan kepadaku apa yang telah engkau siapkan untuk dirimu itu. Qala, orang itu pun berkata, hai fulana, kata dia, berikanlah kepadanya apa yang telah aku siapkan, aku telah sediakan itu. Jangan engkau simpan apa-apa. Demi Allah, jangan engkau simpan apa-apa, berikan kesemuanya kepadanya. Fayubaraka laki fi, semoga diberkati kepadamu. Riwayat daripada satu lagi ni, Zaid bin Khalid al-Juhani, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesiapa yang melengkapkan orang yang keluar berperang fi sabilillah, faqad ghaza, sesungguhnya dia telah keluar berperang. Dan sesiapa yang menjaga ahli keluarga orang yang keluar berperang dengan baik, sesungguhnya dia telah berperang. Riwayat daripada Zaid bin Khalid lagi, katanya Nabi SAW bersabda, sesiapa yang melengkapkan orang yang mahu keluar untuk berperang, berarti dia telah berperang, yang dia berperang juga. Dan sesiapa yang menjaga ahli keluarga orang yang keluar berperang, berarti dia juga telah keluar berperang. Riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah SAW telah menghantar satu pasukan kepada Bani Lihyan, iaitu satu pecahan daripada puak Hudzail. Maka baginda bersabda, hendaklah keluar daripada tiap dua orang satu orang, wal ajru bainahuma, dan pahala mereka berdua mendapat. Mereka berdua mendapat pahalanya. Lepas tu riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah SAW, supaya tadi juga ba'athan, makna dia sama, sekali lagi lafaz dia sama. Kemudian riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah SAW menghantarkan pasukan kepada Bani Lihyan dengan katanya, hendaklah keluar dari setiap dua orang satu orang. Jadi daripada setiap kumpulan kabilah itu separuh daripadanya. Thumma qala lil qa'id, kemudian Nabi SAW pun kata kepada yang tidak keluar berperang, sesiapa di antara kamu yang menjaga orang yang keluar tu, menjaga ahli keluarga dan harta benda orang yang keluar dengan baik, dia akan mendapat seumpama separuh pahala yang keluar itu. Ini bab kehormatan perempuan-perempuan ataupun isteri-isteri orang yang keluar berperang, dan dosa orang yang berkhianat terhadap mereka. Riwayat daripada Buraidah, katanya Rasulullah SAW bersabda, kehormatan isteri-isteri orang yang keluar berperang pada orang-orang yang tidak keluar berperang, ataupun kepada orang-orang yang tidak keluar berperang, kahurmati ummahatihim, seperti kehormatan ibu-ibu mereka, mak-mak mereka. Tidak ada sesiapa pun yang tidak keluar berperang, menjaga seseorang yang keluar berperang, menjaga ahli keluarga seseorang yang berperang, lalu dia mengkhianatinya, melainkan akan diperdirikan dia pada hari kiamat nanti, melainkan akan dihadapkan dia di hadapan Allah. Dan orang yang keluar berperang itu akan mengambil daripada amalannya sebanyak mana yang dikehendakinya. Fama zannukum, apa kata kamu? Kamu nak kata gana. Lepas tu riwayat asal lagi tu seperti itu juga. Asal lagi tu pun riwayat daripada Alqamah bin Marthad seperti itu juga. Cuma Nabi SAW kata
diperintahkan kepada orang tu, orang yang keluar berperang tu, fakhudh, kamu ambillah kebajikan orang tadi, orang yang tak pergi tu, yang buat khianat tu, ma syi'ta, sebanyak mana yang kamu mahu. Rasulullah SAW pun selepas kata begitu paling kepada kami, apa kata kamu? Kamu nak kata kepada? Itulah beberapa bab yang kita baca malam ni. Yang pertamanya, kelebihan jihad dan berkawal, menjaga sempadan ataupun tempat-tempat kawalan. Banyak kelebihannya, sehingga disebutkan di sini, bila ditanya siapakah orang yang paling afdal, Nabi SAW kata lagu tu, orang yang berjuang di jalan Allah dengan harta bendanya dan jiwa raganya. Dalam riwayat asal lagi pun seperti itu juga. Lepas tu dia tanya, lepas tu siapa? Iaitu orang begini-gini, seperti yang kita baca tadi lah. Kalau kita tengok dalam syarah Imam Nawawi, dia ambil kata-kata Qadhi Iyad. Qadhi Iyad kata hadis ini termasuk dalam hadis am makhsus. Hadis ini termasuk dalam hadis am makhsus. Apa makna am makhsus? Kita nampak umum, tetapi tidak seumum itu. Kita nampak orang ni paling baik, lebih baik daripada sekalian yang lain, tetapi sebenarnya ia bukanlah yang terbaik, paling baik, tetapi antara yang terbaik. Itu maknanya, antara yang terbaik. Yang terbaik itu banyak peringkat pula. Dia ni antara yang terbaik. Jadi kalau kita nak nisbah dia ni dengan orang lain, terbaik dah lah. Tapi antara yang terbaik tu, dia tidaklah di atas sekali. Tidak. Misalnya di sini dia kata wa taqdiruhu hadza min afdalin nas, antara orang yang terbaik. Mana kalau kita kata kelas 1 ni dia ada berapa bahagian? 4, 5, 6 kalau kita kata. Dia kalau duduk nombor 4 kau. Tapi masuk dalam bahagian kelas 1 lah, kelas 1. Wa illa, kalau nak kiranya kata dia, fal ulama afdal, ulama lebih afdal lagi. Ini kata dia. Wa kadza as-siddiqun, demikian juga siddiqun, walaupun tidak mati syahid. Walaupun tidak mati syahid, walaupun tidak pergi perang. Ini kata Qadhi Iyad, sebagaimana yang tersebut di dalam banyak hadis-hadis yang lain. Tak ambil kira Nabi, tak ambil kira Rasul tu. Sebab apa? Sebab mereka ni dia berjual sama. Jual sama. Siddiqun dan ulama ni pada hakikatnya dia berjual sama. Nampak tidak berjual, tidak pergi perang, tapi pada hakikatnya perang sama. Sebab itulah Qadhi Iyad kata hak ni lebih lagi kalau nak kira. Tapi hak ni termasuk di dalam yang utama lah juga, antara yang utama. Gitu. Kita kena takdir, kena kira gitu, supaya tidak bercanggah dengan hadis-hadis yang lain. Tetapi oleh kerana ni nak royak, nak menggalakkan orang supaya pergi perang, dia letak hak paling afdal. Tidak salah, sebab dia masuk dalam kelas 1 juga. Sebab kalau kita royak secara detail di situ, cara orang nak menggalakkan orang ni, nak bagi semangat, dia tak boleh royak detail sangat. Dia tak boleh. Tapi mudah-mudahan dalam kelas 1 tu hak ngesuk sekali, kalau dia royak lagu tu patah semangat. Tak boleh. Caranya, cara bila nak bakit semangat, kita tak boleh dah royak gini-gini. Kena kira ni, semangatnya boleh, surga boleh gitu gini. Tak boleh duk royak dah, anak duduk jerit alik belakang, tak boleh. Hak tu mesti berlaku, hak tu. Bini akan jadi janda gitu gini, tak akan jadi. Memang akan berlaku. Kalau royak tu jadi lemah semangat. Ketika bagi semangat orang tak royak tu. Itu cara kaedah dalam hadis ni. Jadi kita tak boleh kata apa hak lain, lagu lain pula. Sebab sini ni makam ni tempat gap. Gitu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak salah. Sebab kalau kita kata masuk dalam kelas 1 afdal, hak afdal tu banyak. Hak ni masuk dalam kelas 1 juga. Gitu maksudnya. Sebab apa? Sebab hak siddiqun, ulama ni kalau tak ada dia, hak nak berjuang dia pun tak ada. Tak reti ke apa satu. Jadi usak akidah misalnya. Habis kira-kira. Tak ada nak berjuang nak apa. Hak nak jaga akidah, nak jaga molek ni ulama. Dia reti.
Barulah tahu syurga, tahu neraka. Barulah tahu nak mati lagu mana, mati syahid. Barulah tahu. Dialah royak tu. Gitu. Asal yang pertamanya tu, yang keduanya yang kita royak tu apa? Pasal kita tidak nak perang lah ni. Kalau nak perang kita baca hadis ni tak hurah dah. Hak ni hurah sebab sekarang ni bab belajar ni, di tempat belajar. Bila tempat belajar dia kena royak detail. Jadi ni tempat ilmu. Tempat ilmu kena royak detail. Kemudian orang tu tanya siapa dia pula. Lepas pada Nabi SAW kata orang mukmin duduk di mana-mana, wadi ataupun lembah, dia menyembah Allah dan meninggalkan orang. Takut supaya orang terhindar daripada keburukan dia, daripada hak tak molek dia. Lepas tu Imam Nawawi sebut di sini dalil, dalam hadis ni dalil bagi orang yang kata afdal beruzlah, mengasingkan diri daripada masyarakat, daripada ikhtilaf. Ikhtilaf tu gaul dengan orang lah. Dalam masalah ni ada khilaf yang masyhur, kata dia. Mazhab Syafi'i dan kebanyakan ulama mengatakan ikhtilaf itu lebih afdal. Jadi bergaul dengan orang ramai tu lebih afdal, dengan syarat dia boleh selamat daripada fitnah. Dan mazhab sekumpulan ada beberapa orang lagi, ramai lagi, dia kata i'tizal hak tu lebih afdal, yang ini mengasingkan diri daripada orang. Jumhur jawab hadis ini dengan mengatakan maksud hak lebih baik di sini di zaman fitnah. Kalau zaman fitnah dan zaman perang saudara misalnya. Kalau perang dengan orang kafir dah, perang saudara, duk bala sama sendiri. Ahu fi man la yaslamun nas minhu, ataupun hak ni hak kata molek ni kepada orang yang orang lain tidak selamat daripada dia. Kalau dia duduk gaul orang tidak selamat dengan dia, maka dia pun lari. Hak ni keadaan ni, orang dalam keadaan lagu ni. Bukan semua orang. Dan dia tidak sabar dengan mereka. Backing telajuk, porongah telajuk. Kalau duduk orang nak kain lalu, lagu tu. Itu dia takut orang ni dapat kejahatan dia, nak suruh orang terhindar daripada kejahatan dia. Dia tak boleh kata, kalau dia itu tak boleh sabar. Nak kata lah, nak kata ke, nak sepak selalu ke, macam-macam. Hak ni, hak lagu ni, lebih baik dia pergi lari. Hak lagu ni. Atau seumpama itu adalah khusus-khususnya, hak khusus tu. Sebab apa? Sebab nabi-nabi dan jumhur sahabat, tabi'in, ulama, zuhad, mereka ni semua bergaul dengan masyarakat lah, masuk dalam masyarakat. Mereka dapat faedah bergaul, duduk dalam masyarakat, boleh pahala banyak. Seperti boleh pergi jemaah. Kalau duduk dalam hutan nak jemaah mana? Boleh jemaah. Kalau orang mati boleh pergi ziarah orang mati, mayak-mayak doa untuk orang Islam yang mati. Orang sakit boleh pergi melawat. Majlis-majlis ilmu boleh tunggu, boleh ikut. Banyaklah faedah dia. Hak tu hak lebih baik lagi. Gitu. Maknanya hak kata duduk suku ni kepada orang-orang tertentu, dalam keadaan-keadaan tertentu, bukan untuk semua orang, bukan dalam semua keadaan, tidak. Hak dalam keadaan biasa, tengok cara Nabi SAW, cara sahabat lagu mana. Adakah lari? Tidak lari. Tidak lari, duduk dalam masyarakat juga, baiki masyarakat. Dalam keadaan orang tak sel tu pun tak lari. Hak pergi hijrah tu tak ada arah, sebab dia halal, nak bunuh. Sebab tu bukan kerana tak sel bergaul dengan masyarakat, tak lari. Apatah lagi kalau setelah Islam tu kuat, orang nak mengaji, lagilah tak boleh. Lagilah tak boleh mengasingkan diri. Jadi kena hak ni mengasingkan diri. Ada keadaan-keadaan tadi. Yang pertamanya dalam keadaan fitnah agama dia. Maknanya bahaya kalau dia duduk situ. Misalnya dia duduk negeri orang kafir, mana agak ada gangguan lah, dan boleh menjejaskan agama dia. Ataupun kerana perang saudara, dia tak boleh terlibat, dia lari. Tu dalam keadaan lagu. Ataupun seperti tadi, dia tak boleh kena kejahatan ni. Hak ni banyak ni. Dan ulama-ulama mengatakan tidak semesti lari bukit, tidak mesti di lereng gunung mana-mana, tak mesti. Di tempat yang asing daripada orang, tidak bergaul dengan orang lah, di rumah sendiri pun
Termasuk juga ni bukan hadis ni dia sebut sini sebab kira-kiranya situ tak ada orang. Tak ada orang. Ni kalau orang tahu kita ada, dia panggil. Mari nak jumpa, nak gitu kena payahlah. Tetapi hak sebenar kalau kita boleh, tak perlu lari dalam hutan. Dalam hutan dia sebut sebab di sini memang tak ada orang. Jadi hak naknya kita tidak bergaul dengan orang. Dengan sebab itu ada sepupu anak dulu, dia ada falsafah dia sendiri. Bagus tu betul tu lagu tu. Tapi dia meninggal dunia dah. Mudah-mudahan Allah SWT mengampunkan dia, merahmati dia. Dia kalau dia tak boleh senyum, dia tak akan tubik. Tak boleh kecek molek dengan orang. Dia akan duduk dalam rumah dia. Dia tak akan tubik. Kalau dia tubik, mesti dia boleh senyum. Dia boleh kecek molek dengan orang. Tak apa. Dah tahu dah kita tak boleh. Lagu tu lah. Tidak semesti masuk dalam bukit. Lagu tu. Kita pastikan kita boleh molek. Orang tidak akan dapat benda tak molek daripada kita. Pastikan lagu tu. Kalau dia boleh dengan yakin semua, makna tinggi benar orang tu dari segi peribadi dia tu. Tinggi lah, bagus lah. Dia boleh senyum semua, boleh nega molek, boleh gapo, tidak jadi masai muka, tidak jadi nak kata kat orang, tidak jadi molek. Tinggi lah tu. Dari segi makam rohani dia tu tinggi orang tu. Ni hak yang kedua lebih. Hak dua tiga lagi tu pun lebih kurang tu lah. Lepas tu Nabi SAW kata antara punca rezeki, punca pendapatan yang terbaik bagi seseorang itu di kalangan sahabatnya, pada mereka, pada orang zaman Nabi dululah. Siapa dia? Ni orang lagu ni. Maknanya tak apa. Kalau dia boleh rezeki dengan hak tu, dia boleh rezeki dengan hak tu, pergi perang itu adalah punca yang terbaik. Memang begitu. Kepercayaan pegangan sahabat-sahabat. Ramai sahabat-sahabat jadi kaya, jadi senang, asalnya susah. Hasil Tuhan berkat. Hasil pendapatan perang, kita berlawan dengan orang kafir. Berlawan dengan orang kafir, perang ni serupa. Hak tu, hak perang sahih ni. Kalau bagi ulama, dia tulis kitab lawan orang kafir, lawan hak ajaran sesat, boleh pitih. Serupa juga. Rezeki paling baik. Sebab apa? Dia bukan buat kepentingan dunia. Tak ada. Hak dunia untuk kalau kita tukar jahit, kita orang pakai baju gitu je. Hasil kita je jual barang, jual nasi lauk. Orang boleh makan nasi gitu je. Tidak lebih daripada tu. Hak ni dak ni. Dengan sebab tu agama ni jadi tinggi. Dan kita boleh rezeki bila-bila tu. Hak tu paling baik. Paling baik. Ataupun keadaan orang yang paling baik di sisi pada sahabat dulu, orang hak lagu ni, iaitu dia pergi perang. Dia tahu dah pergi perang boleh ghanimah. Tak apa, tidak salah lagu tu. Cuma jangan jadikan itu sebagai matlamat. Bukti dia tidak jadikan sebagai matlamat. Dia pergi perang ni dah, dia nak bunuh ataupun terbunuh di tempatnya, tempat yang sepatutnya. Tempat yang sepatutnya. Kalau tempat yang tidak sepatut, mati saja boleh jadi. Buat berani mati satu kali. Tapi kalau tempat kena, memang boleh rezeki yang paling baik. Nisa. Satu lagi, orang yang dalam sekumpulan kecil kambing dia duduk di puncak gunung. Sebab tadi dia tak cakap orang. Dia kira dia pun bukan boleh buat apa. Sekadar tu, aku selamat tak apa dah. Tapi dia tidak lupa tanggungjawab dia dengan Allah, dengan manusia. Tak lupa duduk dalam hutan pun. Ini dia semaya, dia beri zakat. Beri zakat. Bukan makna suruh lari dalam hutan tu jadi sebuah padri, jadi sebuah tuk sami. Tak. Tidak lagu tu, tak cara ke dunia. Tak. Dia pewah kambing tu, kalau kambing tu banyak, cukup beri zakat, dia beri zakat. Cuma dia tak boleh duduk dengan orang ramai. Dia nak buat cara dia tinggi. Dia boleh pun setakat tu. Sampai mati dia duduk gitu. Ataupun kalau seperti kita kata tadi lah, tidak semesti di puncak gunung. Di mana-mana dia tak cakap orang. Dia tak masuk campur sangat orang. Dia kira dia je. Tapi tanggungjawab dia sendiri dia laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dia tak masuk campur sangat orang ramai. Nak balas gitu gini tak sih.
Tetapi hak dia buat. Kalau kita masuk pergi pun orang tak dengar juga. Kita siapa? Dia tahu dah gitu. Ataupun kalau masuk jadi panah. Jadi panah kau tak molek lagi. Baik tak sah. Dia kira dia jaga diri dia. Lepas pada tu dalam bab ni kan, riwayat yang terakhir itu Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Zuhair bin Harb wa Abu Quraib qalu hadatsana Waqi' an Usamah bin Zaid an Ba'jah bin Abdullah. Ni bukan Usamah bin Zaid. Sahabat tu Usamah lain. Ni salah seorang perawi dalam Muslim yang dhaif. Yang dhaif. Ramalah bukan seorang yang kata dhaif. Yahya bin Sa'id Al-Khattan pun kata dhaif, Imam Nasa'i pun kata dhaif, Imam Ahmad pun kata dhaif. Dia ni. Tapi ada juga dalam Sahih Muslim. Ada pun. Duk mana cuba kita perhati. Ujung kan ni? Ujung riwayat. Lepas tu dia tidak mari hak ni sebagai riwayat usul dia, dalam usul dia hak mula-mula dak. Dia tak mari ujung. Ni sebab kita baca juga kat sanad tu molek juga. Tempat-tempat tu kita tengok. Di sini sebagai apa ni Imam apa nama ni? Imam Muslim mari sebagai istishhadan. Orang panggil istishhadan. Imam Bukhari pun ambil juga daripada dia. Tetapi ta'liqan. Gitu. Bukan ambil di dalam usul dia, dalam musnad dia, tidak. Tu kaedah ulama hadis ni. Kadang-kadang orang tidak faham. Dia tengok nama orang tu ada dalam kitab, dia kata dia perawi dalam Bukhari ada, dalam Muslim ada. Dia tidak faham cara. Hak lagu ni dia bukan bubur dalam hak asal tu, tidak. Haddatsana tu bukan situ. Imam Bukhari bubur dalam tajuk dia. Mari sanad tidak lengkap. Itu dia isyarat dah. Perawi dia tu tidak sempurna lah tu. Ada masalah lah. Dia isyarat. Supaya juga di sini Imam Muslim tidak bergantung dengan dia ni. Hadis ni banyak sanad dia tengok. Berapa sanad tadi tu? Ni salah satu. Kalau tak ada ni pun tak apa. Sabit dah hadis tu kalau tak ada ni pun. Cumanya dia tak mari juga. Dia tak mari pun dia letak ujung-ujung. Itu kaedah Imam Muslim. Lepas tu bab dua orang yang masuk syurga kedua-duanya. Hak seorang tu bunuh hak seorang lagi. Haddatsana Muhammad bin Abi Umar Al-Makki qala haddatsana Sufyan an Abi Zinad an Al-A'raj an Abi Hurairah. Ini riwayat Muslim. Kalau Imam Malik rajin dalam Muwatta dia. Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah. Hak tu orang panggil silsilatul dhahab. Mata rantai riwayat yang nilainya seperti emas. Paling sahih, tinggi. Kalau Imam Malik riwayat daripada Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah, nombor 1. Imam Malik juga dia orang dulu lagi kan daripada Muslim. Dia ratah lagi lah dah. Ni Muslim ambil ada 2 orang bawah ni. 2 orang bawah Abi Zinad. Imam Malik tu ambil daripada Abi Zinad itu. Sebab dia orang dulu lagi, dekat lagi dengan Nabi. Sanad dia tu tinggi, sanad dia. Bahkan sanad Abu Hurairah yang paling sahih, hak ni, lagu ni. Mana tinggi kedudukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah suka. Kita terjemah suka. Tadi pun terjemah suka. Tapi kalau nak kira bahasa Arab hak biasa, kalau untuk orang biasa ni guna dhahika yadhaku, maknanya ketawa. Tapi kita bahasa Kelantan itu sama tak? Dia suka aku. Suka tu ketawa pun kita guna juga untuk untuk ketawa tu kan kita guna juga suka. Kata suka kalau bahasa Kelantan kita. Tepatlah. Hak ni pun lagu tu lah. Sebab biasanya orang yang suka tu dia akan ketawa. Apa ketawa? Lazim. Apa yang lazim? Apa yang mesti ada daripada ketawa? Bila kita tengok orang suka apa? Dia suka, dia gembira lah. Bila dia ketawa tu menunjukkan dia gembira, dia suka. Itulah asalnya.
Maknanya ada juga orang sedih pun dia suka. Jarang hak tu. Tidak kira hak asal tu, kira hak asal. Hak kebanyakan. Kalau ketawa tu kak, apa yang kita faham? Yang mesti ada di sebalik ketawa tu, yang kita faham gambar dia. Dia suka. Di sini kita tak boleh terjemah Allah ketawa. Sebab ada lagi perkataan lain yang lebih sesuai, yang lebih selamat, iaitu suka. Suka dalam bahasa Kelantan tidak semesti ketawa. Suka dengan makna gembira. Suka Allah ni makna dia redha, dia berkenan kepada orang itu. Sebab kalau kita kata ketawa, takut-takutnya mari terlitat ketawa semua orang. Allah SWT Maha Suci daripada bersifat dengan sifat-sifat makhluk. Tidak lagu. Ada juga orang nak pakai, kalau kita pakai makna ketawa tak apa juga, tapi ketawa yang layak dengannya, dia tak si takwil. Tetapi dah suka boleh juga kan. Itu lazim bagi makna yadhaku tu. Hak tu lebih sesuai. Kita kata suka, Allah suka kepada dua orang. Mana Allah redha. Kalau kita kata ketawa tu, itu sangat. Pasal ada pilihan. Kecuali kalau dia kata tangan, kita nak kata ke dia yadullahi fawqa aydihim, kita nak katakan dia kata tangan yang layak dengannya. Tak ada hak lain hak sesuai dengan tangan. Tapi kalau macam ketawa saat ni suka tu ada dalam bahasa. Ada. Kita pilih yang lebih selamat. Gitu. Sebab itu Imam Nawawi kata suka ni isti'arah fi haqqillah ta'ala. Ini diguna secara balaghah, isti'arah untuk Allah Subhanahu Wa Taala di sini. Sebab apa? Tidak harus, tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala tu suka apa dengan makna ketawa, suka hak makruf. Tak boleh lah betul. Sebab apa? Hak ni boleh daripada jisim-jisim. Dan orang yang boleh berubah tadi masa lepas tu suka lagu tu. Kita tak boleh kata. Dan Allah Subhanahu Wa Taala munazzahun an dzalik. Hak maksud dia sini Imam Nawawi kata redha, Allah redha, kenal, suka dengan perbuatan kedua-duanya. Dan Allah bagi pahala kepada mereka berdua. Puji perbuatannya. Allah kasih kepadanya. Itu maknanya. Lagu mana? Iaitu dua orang. Hak ni perang dia Islam lah lawan dengan kafir. Dia mati syahid. Gambar kan sahabat-sahabat lagu tu. Lepas pada tu hak perang dengan dia ni, hak kafir ni masuk Islam. Tuhan beri hidayah kepada dia, masuk Islam. Bila masuk Islam dia perang pula, mati pula dia. Mati dalam Islam, kedua-duanya masuk syurga. Tuhan tak hukum dah dia. Apa ni, dia kafir dulu bunuh orang Islam, Tuhan tak hukum dia. Gitu dah. Kedua-duanya masuk syurga. Hak ni Allah SWT suka. Kedua-duanya mati syahid. Ini ada juga lagu tu. Kalaulah tidak ada hak kafir itu, tak ada. Dengan sebab itu hikmah Allah Subhanahu Taala berlaku, ya berlaku dalam dunia ni, berlaku kepada kita gini susah gini. Hikmah Allah Subhanahu Taala berlaku. Kita kata kalau Allah Subhanahu Taala tak buat orang kafir, tak ada perang, tak ada lah pahala dia buat. Masuk syurga boleh mudah-mudah, tak ada lah. Dia buatlah dia, itu hikmah dia. Barulah betul. Ni yakin betul pada syurga, tak takut mati pun tak apa. Habis harta benda pun tak apa. Yakin betul. Hak ni pun mikir, apa ya gini mo ni sanggup mati gini mo dah ni. Dia akan mikir, oh kebenarannya tinggi sangat, kita tak nampak. Kita duk main-main je kata rupanya dia gitu. Boleh jadi dia akan mikir jadi dapat hidayah. Tuhan nak bui ni, ada benda nak bui. Supaya buat orang sakit boleh pergi ke doktor. Nak kan? Kalau tidak doktor nak apa dia? Tak nak orang sakit. Hikmah Tuhan dah. Lagu tu. Kalau tak ada orang sesat, kerja ulama apa dia? Ni ada kerja. Nak jawab, nak soal jawab, nak baca, nak bahas, nak betul hak dia. Boleh pahala lah dia. Hikmah Tuhan. Selagi dalam dunia ni ada, masing-masing ada susah dia. Tapi hak ni susah boleh pahala. Boleh pahala Tuhan kenal hak lagu ni. Begitulah juga yang lain-lain. Yang satu pihak nampak hak tu berat, tapi hak ni boleh pahala. Ada hikmah Tuhan di sebalik tu. Asal lagi tu pun lagu tu juga. Supaya tu lah. Lepas tu
Ini bab orang yang membunuh orang kafir, lepas tu dia hidup dengan cara yang betul, mengikut cara Islam. Ini timbul kemuskilan. Lagu mana? Kalau orang hidup cara betul, cara Islam ni, tidak semesti dia bunuh orang kafir. Boleh jadi dia hidup betul, boleh jadi dia masuk syurga terus. Ada kan lagu tu? Tidak kata nak masuk syurga tu tanpa hisap ni kena mati syahid saja. Banyak lagi jalan yang lain. Apa makna di sini? Apa makna ni? Orang yang bunuh orang kafir, pada tu dia hidup dengan betul. Kebanyakan ulama mengatakan ni tajuk ni, iaitu Nabi SAW bersabda dalam riwayat ni, dia kata orang kafir tidak berkumpul dengan pembunuhnya dalam neraka sama sekali. Lepas tu riwayat yang kedua, tidak berkumpul dalam neraka dengan perkumpulan ataupun perhimpunan yang mana salah seorang daripadanya memudaratkan yang seorang lagi. Hak lagu tu tidak berkumpul. Itulah hasil daripada orang yang bunuh orang kafir. Lepas tu dia hidup betul, dia tak masuk neraka. Itu maksudnya sini. Nak jumpa lagu mana, nak berkumpul lagu mana, nak berhimpun lagu mana dengan orang kafir dalam neraka, dan dia tak masuk. Maknanya ini jaminan daripada Nabi SAW. Orang yang bunuh orang kafir, walaupun nampak bunuh orang ni, salah besar kan nak kira bunuh orang ni, tetapi kerana perang untuk menegakkan agama, dia tak masuk neraka. Lepas tu macam mana nak berhimpun sekali dengan orang kafir ni? Dia bunuh, tak akan berhimpun. Nak berhimpun kan ada bukan dia tak masuk neraka. Nak ayatnya dia tak akan masuk neraka. Tu ada ayatnya, dia tak akan masuk neraka. Lepas tu ada hak lain pula kata, tak sedap juga tu. Orang apa ni, bunuh orang kafir ni, jual ni pun dia ada juga keadaan dia yang mungkin dia masuk neraka. Takkan semata-mata kerana ni hak golongan yang pertama tadi tak, dia kata lagu mana pun hapus belaka dosa dia. Hapus belaka dosa dia. Dia tak akan masuk neraka. Hak lain ni kata golongan yang kedua kata, takkan ada lagu tu ada kan baru ni. Macam baru ni kita jumpa tu. Hak tak bayar hutang orang, tak masuk. Tak masuk dalam syurga. Maknanya dia salah. Bila salah dia duduk mana? Dia akan masuk neraka jugalah. Pas masuk neraka ni kata dia tak jumpa dia masuk dalam neraka. Kat neraka tu luah kata dia. Tidak duduk setepak lah. Mana? Dengan orang kafir hak dia bunuh. Tidak duduk setepak. Kalau dia akan duduk setepak, waktu kata tak ada faedah mu gomong. Mu pun duduk sekali dengan aku juga. Dia nganyi pula. Lagu tu. Maka dia kata dia tidak masuk neraka juga, tapi duduk lain. Tuhan tidak akan beri duduk sekali dengan orang tu. Orang kafir tadi dia bunuh. Sebab apa? Kalau dia duduk sekali, orang tu akan boleh kata ke dia. Dia berasa sedap hati. Dia pun hak agama tu masuk dalam neraka juga. Tak ada kelebihan. Gitu. Ada juga yang kata hak ni kalau dia betul ikut betul ni betul belaka lah, betul belaka. Menunjukkan bahawa kalau dia ni masih hidup lagi, dia tak mati. Hak kafir tu jangan matinya. Dia ni masih hidup, dia hidup dengan betul. Hak tu hak ada jaminannya. Kalau dia bunuh orang kafir pergi perang, lepas tu dia hidup tak betul, tak jadi juga. Tak leh lah, tak ada jaminan. Hak ada jaminan ni tak masuk neraka saat ni, iaitu dia hidup dengan betul lepas pada tu. Ikut cara orang, betul dengan Allah, betul dengan orang. Baru jadi. Kalau dia ada hak orang, tak leh. Hak orang, dia tidak sesat hak orang. Tak leh lagu tu, tak ada jaminan. Cuma dia kata tak apa ni, tak ada jaminan. Boleh jadi dia masuk neraka juga. Itu golongan yang kedua kata masuk neraka. Golongan yang ketiga kata tak. Maksud tidak berhimpun di sini, dia tak masuk neraka, tapi tak masuk surga juga. Duduk mana? Itulah dia kata duduk pada a'raf. A'raf di satu tempat lain. Bukan surga, bukan neraka. Maknanya dia tak ada keistimewaan orang pergi perang skala tu. Hak pergi perang skala ni masuk dalam surga tu. Dia ni tidak lagu tu. Kalau ada masalah dengan orang. Dengan sebab itulah penting, maknanya orang yang buat kebajikan, buat molek pun dia kena jaga lagi hak lain, banyak lagi hak-hak lain tu. Tidak kata dalam Islam ni kalau kata perang boleh bunuh orang, dalam perang sesat lah. Tak ada apa dah lah. Ikut dia lah nak agak apa pun. Kalau dia hidup 60 tahun lagi, ikut dia nak agak apa. Tidak gitu. Mana dia kena hidup dengan baik. Tapi kalau kita tengok di dalam syarah Imam Nawawi ni, dia kata sebenarnya hadis ini hadis maqlub, kata dia. Pula dia kata hadis maqlub ni riwayat ini riwayat maqlubah. Kata dia.
Kalau tengok dalam syarah dia ni adalah bawah. Hak ni sebenarnya bab ni serupa dengan hadis hak dalam bab sebelum pada ni. Yang ni Allah kenal kepada dua orang tadi. Yang kedua-duanya masuk syurga. Mula-mula hak ni bunuh hak ni, lepas tu hak ni apa ni? Hak kafir ni pun masuk Islam pula. Dia pun perang mati syahid pula. Kedua-dua masuk syurga. Hak ni pun lagu tu juga. Maksudnya kedua-dua tidak berimpun dalam neraka. Kedua-duanya tak masuk neraka. Sebab tadi yang ni masuk syurga. Lepas tu lagu ni apa ni lagu ni? Tajuk ni. Semasad apa ni? Tajuk ni. Qala mu'minun qatala kafiran thumma saddada. Apa makna? Dia kata gini. Cuba tengok. Hak ni Imam Nawawi ambil Qadhi Iyad. Qadhi Iyad berkata, "Wa wajhuhu 'indi an yakuna qawluhu thumma saddada 'aidan 'ala al-kafir al-qatil." Hak ni saddada ni tidak sepuluh kita terjemah tadi. Dia kena terjemah lagu ni. Makna dia balik kepada orang kafir yang membunuh. Gini sebenarnya tajuk ni kalau Imam Nawawi buat tak apalah. Kalau mengikut ni cara Qadhi Iyad dia nak takwilan dia ni, dia kena kata gini, babu man qatalahu kafirun thumma saddada al-kafir. Gitu. Ini bab orang yang dibunuh oleh orang kafir. Lepas tu orang kafir tadi saddada, dia hidup betul cara Islam. Mana dia masuk Islam? Lebih kurang tadi, Jadi saddada ni balik kepada orang kafir tu. Bukan saddada hidup betul ni balik kepada orang Islam tu. Hak bunuh orang kafir tu tak. Tetapi orang kafir yang bunuh orang Islam. Lepas tu orang kafir ni masuk Islam. Dia pun hidup dengan betul, ikut cara agama. Gitu maksudnya. Mana ni? Jadi kalau kita kata lagu ni dia serupa dengan hadis hak sebelum ni, kata dia hak tadi, yadhakullahu ila rajulain, serupa tu. Setengah-setengah ulama dia sebut ni, dia kata lafaz ini telah berubah oleh sebab tasarruf perawi, kata dia. Telah berubah oleh perawi. Dia kadang-kadang dalam hadis ni dia tidak sepakat Quran. Dia kadang-kadang perawi itu dia faham, dia riwayat. Lepas tu dia riwayat bil makna, orang panggil. Apabila riwayat dengan makna ni kadang-kadang dia jadi berubah. Berubah tu siapa gitulah. Wa anna sawabahu dia kata, hak betulnya gini. Mu'minun qatalahu kafirun thumma saddada. Seorang mukmin yang dibunuh oleh orang kafir, kemudian hak kafir tu jadi betul molek. Ikut cara agama molek, dia masuk Islam lah. Gitu. Jadi makna dia tidak berkumpul dalam neraka ni, tak masuk lah. Tak masuk neraka. Kedua-dua tak masuk neraka. Sebab tadi, kalau sebab tadi, apa yang tidak buat dalam satu bab saja? Tidak buat dalam satu bab saja. Dengan sebab itu kita kata ni Imam Nawawi buat itu pendapat Qadhi Iyad, pandangan dia. Hak betulnya supaya Imam Nawawi buat ni betul. Dah ni patut buat bab lain, suku pula ni. Maknanya seperti kita kata tadi lah, orang Islam bila bunuh orang kafir tidak kata selesai dia ni, apa-apa dia boleh buat apa saja. Dia masih terikat dengan hukum Allah, kena hidup dengan betul ikut cara agama. Gitu. Barulah tidak masuk neraka. Barulah masuk syurga. Gitu. Tak ada kena mengena dengan orang kafir ni. Kalau lagu tu serupa dengan orang tadi, masuk dalam bab tadi, buat sebab sudah. Maknanya Imam Nawawi kata dia buat suku ni, dia kira gitu maksudnya. Dia pilih hak tu lah. Kemudian kelebihan sedekah fisabilillah dan gandaan pahala. Dalam hadis disebutkan Abi Mas'ud Al-Ansari kata ada satu orang mari heret unta dia. Heret unta dia tu maknanya unta dia tu ada tali lah, tali hidung. Heret unta mari. Bapa dia sebut tali hidung tu? Ada tali hidung. Nak rayaknya unta ni sudah besar. Itu sudah sempurna. Kalau anak-anak unta, sepuluh anak lembu, orang tak ikat. Sebab dia tak lari, dia ikut ibu dia. Hak besar tu, unta hak besar tu dia pergi cara tu. Jadi bila kata ada tali ni, makna unta itu sudah sangat berharga.
Unta itu sudah sangat berharga. Satu. Yang keduanya, dia mari ada tali tu, isyarat kepada milik dia. Dia sayang lah unta tu. Kalau kira duduk rumah dia, dia ikat. Sayang. Itu isyarat kepada hak tu. Bukan isyarat kepada apa-apa. Kita tak boleh nak kata apa untanya ikat belakang. Tak, tidak lagu tu. Hak ni hak dia sayang. Dia ikat. Kurung suku dah kita kata. Kalau binatang-binatang lain kurung suku, tidak letak dengan hak banyak-banyak. Dia bui hak tu. Maknanya hak sempurna lah dia mari itu di jalan Allah. Gitu. Nabi SAW kata, kanon ni, seekor ni kamu akan dapat 700 ekor unta yang bertali gini juga. Makna sempurna juga. Bertali itu maksudnya sempurna juga. Sempurna juga akan dibalas. Jadi akan dibalas unta lagu ni pula ke dalam syurga esok. Nak dia unta dalam syurga. Kita kata. Ada yang kata memang lagu ni. Dari yang kata lagu ni. Tetapi ni dalam syarah dia pun dia sebut juga. Sebut kata lagu tu. Tapi unta tu tidaklah akan jadi serupa unta dunia. Dia akan jadi bertukar serupa rupa kita. Jadi bertukar rupa. Keadaan kita pun akan bertukar. Tidak ada lapar, tidak ada dahaga, tidak ada begitu begini. Unta pun lagu tu juga. Tidak akan berok kosai kecil. Tak ada hak tu. Baru suka kita kata macam-macam ada. Sebab dalam dunia ni kalau ada orang saja tak suka. Ni ada dengan ayamnya, ada dengan itiknya, ada dengan lembunya, ada dengan unta, baru suka. Sana pun dia ada. Tapi yang layak dengan dalam syurga tu lah. Itu satu. Yang kedua, sini ni, iaitu dia akan mendapat pahala 700 ekor unta. Makna gandaan pahala dia tu bukan dapat unta tu. Gandaan pahala dia tu serupa dia dengan belanjakan 700. Gitu. Allah SWT akan balas gitu. Walaupun seekor dalam dunia. Ini menunjukkan kelebihan lah sedekah di jalan Allah. Tu. Sedekah di jalan Allah, gitu kelebihan. Gandanya gitulah. Fi sabilillah dia sebut di sini. Fi sabilillah tidak semestinya pergi perang kerana Allah, di jalan Allah, untuk agama Allah. Apa-apa dia tidak serupa dengan kita belanja online. Tidak serupa dengan kita belanja online. Kalau keperluan nak pergi perang tu, nak kena senjata. Keperluan orang ngaji nak buk kitab. Kitab. Nak jadi ulama, qadhiyah kata hak sebenarnya ulama dia lebih lagi daripada hak tu. Dia kena ada kitab hak tu. Maknanya orang yang menyediakan kitab kau gapo kau, pahala dia besar. Sebab apa? Sebab hasil dia tu orang dapat tu jadi lagu mana. Supaya dengan hak senjata tadi supaya tu, hak lain-lain pun lagu tu. Daripada kita bagi pakaian kepada orang sesak, memang sesak lah, tapi tidaklah kata sesak benar. Dia boleh dah buat kerja. Mana lebih baik? Maknanya Nabi SAW rakyat dalam hadis ni, kalau kita perhatikan, nak ajar kita peluang hak mana, hak untung banyak. Kalau kita dalam dunia ni, hak ni boleh untung juga, hak ni boleh untung juga, kita akan pilih hak lebih mudah dan paling banyak untung. Begitu juga ni, pilihlah. Jadi dia rakyat dah cara ni gini-gini, hak ni pahala, ni pahala, hak mana hak lebih, buatlah hak tu. Setakat mampu dengan ikhlas buat. Lepas tu hak ni nampak panjang pula ni. Panjang nampak ni. Tapi lebih kurang juga tadi, boleh kita sikit lagi. Iaitu satu orang tu nak pergi perang, unta dia mati, kenderaan dia tak ada. Minta dengan Nabi pun tak ada juga. Nak ayatnya susah. Kajian pun tak ada juga, pitih pada masa tu. Tapi gini lagi tu, tolong menolong. Ada orang lain kata, saya tahu ada orang dia memang nak pergi, lepas tu dia tak jadi. Saya boleh tunjuk ke dia, boleh tunjuk orang tu. Nabi kata, orang yang tunjuk, kalau mu boleh royak orang tu, pahala besar dah, serupa dengan pahala orang yang buat. Mu tidak lagi perang, mu royak je sama dia orang hak nak boleh pergi. Untuk orang pergi perang, hak tu pun boleh pahala tu. Tidak kata kita bui barang tu, kelengkapan senjata tu lebih lah, memanglah lebih.
royak tolong royak saja. Siapa dia? Pun ada kelebihan dah. Pun ada kelebihan dah. Untuk di jalan Allah ni. Sebab kita kata nak buat sekolah, nak bangunan, nak gapo-gapo, perpustakaan. Kita tolong royak kau, ada orang nak buat ni. Dia pun bui PT. Sampai kita. Boleh pahala. Sopo Sopo. Nabi SAW kata, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Sesiapa yang menunjukkan kepada sesiapa kepada untuk kebaikan, dia dapat pahala serupa dengan orang yang buat juga. Dapat pahala serupa dengan orang yang buat juga. Itulah, tak apa. Riwayat satu lagi, ada seorang muda mari, dia kata tak ada kelengkapan dia. Nabi SAW pun kata, ni orang kahut tadi lah, pergi jumpa dengan orang tu. Dia sudah siap sedia dah, tapi sakit. Dia pun pergi royak. Nabi SAW kira salam, yuqri'uka salam. Dia kata lagu tu, jadi makna kita nak kira salam saya ke dia gitu. Tak ada juga tu orang dia kata assalamualaikum. Royak. Tak perlu. Saya tengok sini, banyak benar dalam hadis ni. Dia kata lagu tu, Nabi kira salam. Tidak kata assalamualaikum. Dah lagu tu. Lagu ni. Nabi SAW kata dia suruh bui lah kalau nak itu tukar aku. Orang tu pun kata, royak selalu ke bini dia. Fulanah tu bini dia kau, hamba saya dia kau. Wak mari kata dia. Kau aku siap untuk aku tu, wak mari. Wak mari belakang kata dia. Jangan tinggal. Wak mari belakang dengan lengkap, akan diberkati engkau. Tolong tu dapat berkat dah. Bini dia ni bukan hak bini dia, bukan hak hamba saya dia. Tolong wak mari, dia sakit kan. Tolong wak mari tu boleh pahala. Lepas tu ni tak pergi, dia beri kepada orang nak pergi, boleh pahala je. Maknanya kerjasama untuk agama ni. Tuhan nak. Jadi pahala dia besarlah. Besarlah. Dalam hadis-hadis yang berikut ni, sesiapa yang melengkapkan orang yang nak pergi perang, dia berarti dia pergi perang. Dia pergi perang juga. Pahala orang pergi perang. Orang yang jaga ahli keluarga orang yang pergi perang, dia pergi perang juga. Boleh pahala juga. Tidak kata hak tak pergi ni dak. Tak boleh pahala orang pergi perang dak. Boleh juga. Cuma lagu mana? Itu ada perincian dia lah. Ada perincian dia. Ada yang mengatakan jenis pahala tu. Ada yang mengatakan semua pergi perang juga. Tapi orang yang pergi perang tu pun tidak sama juga. Sama-sama pergi perang tu pun sama kan. Hak kuat, hak banyak berperanan dalam perang, tentu dah dia lebih pahala dia daripada hak tidak kuat mana. Orang hak pergi perang saja tu kan tak serupa tu. Hak ni pun lagu tu juga. Dia boleh pahala serupa orang pergi perang. Hak orang pergi perang tu kan tidak sama. Tapi pahala orang pergi perang dapat juga. Ni pun lagu tu juga. Sebab dia membantu. Dia membantu. Lepas tu Imam Nawawi kata di dalam hadis ni ada kelebihan menunjukkan orang kepada benda baik, mengingatkan orang kepada benda baik, tolong orang. Untuk orang yang nak melakukan kebaikan itu kita tolong, itu pahala. Dalam hadis ni kita dapat pengajaran. Dalam hadis ni juga ada kelebihan mengajar ilmu dan mengajar cara beribadat, terutamanya bagi orang nak beribadat, orang nak tahu gapo-gapo tu, ada pahala belaka walaupun dia tidak buat. Walaupun dia tidak buat. Kalau dia buat, lebih-lebih lagi. Begitulah. Lepas tu Nabi SAW pernah, dia setiap kumpulan ni mana kena separuh, mana kabilah ni separuh daripada dia, mana tiap-tiap 2 orang seorang. Maknanya separuh. Puak-puak ni kita kata 100 orang, 50 orang. Tidak kata suruh pergi belakang. Lepas tu hak tak pergi ni, apa kerja ni? Dia jagalah. Dia jaga molek anak bini, keluarga orang hak pergi. Bila dia jaga molek, Nabi SAW sendiri suruh duduk agak dia, suruh jaga saat ni lah. Boleh pahala juga. Tidak kata tak boleh pahala. Itulah Nabi SAW kata pahala boleh, antara mereka berdua boleh pahala. Kemudian bab hurmatin nisa'il mujahidin wa ithmi man khanahum. Ni pun sepatu juga. Maknanya orang yang tak pergi, dia tinggal bini dia, anak dia, kena jaga molek. Lama kita buat tak molek, dia tu supaya
Nabi SAW buat banding dengan sebuah ibu. Ibu ni dari segi tak boleh, tidak halal kepada kita untuk nak tengok dengan nafsu, tak boleh. Tak boleh, halal gitu. Nak duduk sekali dengan maksud yang tidak baik, tak boleh. Semua tak boleh. Sebuah ibu dari segi tu, dia kata sebuah ibu. Dari yang kedua, Imam Nawawi sebut, dari segi mana? Dari segi kita kena berbudi, kena buat baik dengan dia, tolong dia, menyempurnakan segala hajat dia. Seperti ibu kita, kalau hajat dia ke dia, kita sempurnakan hajat dia. Itu yang kata seperti kehormatan ibu, kena jaga molek. Jangan ambil kesempatan daripada orang tak ada, buat benda tak molek, buat benda tak molek pula. Kalau buat benda tak molek, jadilah ke mana? Sesok, bakit sesok, Allah SWT ambil segala pahala dia tu, bui kepada orang hak sani, hak pergi perang sani. Dan keluarga dia orang ambil sebanyak mana benda. Ambil. Kalau hak makna jenayah ni, kesalahan ni, khianat ni sangat besar. Kalau hak lain ambil sekat ni lah, bahagian ni ambil bahagian takat dia pinjam tu lah, hak dia tak bayar sekat tu lah, 2,000 je lah ambil, kadar 2,000 je. Tidak habis ambil. Hak ni kesalahan lain pula, ambil sebanyak mana? 4,000 kita kata, tak habis lagi. Sekat tu je muka kena-kena dengan dia 4,000. Hak ni dok ni ambil, nak ambil sebanyak mana? Mana kesalahan besar. Khianat kepada orang yang pergi buat kerja agama, besar kesalahan dia. Besar kesalahan dia. Dengan sebab itu Qurtubi pun kata gitu. Hak ni antara yang paling besar, antara yang paling besar kesalahan. Sebab apa? Sebab hak lain ada hak dia, boleh ambil. Hak ni tak ada hak. Menunjukkan kesalahan ni kesalahan besar, tak boleh main-main. Dengan sebab tu Nabi SAW paling tengah nak kata gana. Nak kata gana. Kalau begitu makna berat. Berat lah. Jadi tak boleh lah buat gitu. Itu pesanannya. Sekat tu lah. Wallahu a'lam.